Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Surah Al-Ma'un, Suratul Ma'un. Ma makna Al-Ma'un? Ma'un macam-macam makna orang bagi kan? Ma'un. Antaranya apa? Antaranya Dalam ni dia tulis barang-barang yang berguna barang yang berguna. dan tak ada Bantuan, aplikatif. Bantuan lah kan selalunya. Bantuan. Ada yang apa ni? Setengah ulama tafsir mengatakan zakat. Makna ni masuklah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sajalah kita masuk. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ra'aita. Saya ra'aita. Ra'a tu asal makna lihat, asal makna ra'a lihat kan. Ya. Di sini tahu, adakah kamu tahu? Tahukah kamu? Kamu adalah khitab ataupun dihadapkan cakap ini kepada Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu tahu? Allazi, orang yang yukadzibu bid-din, yang mendustakan agama. Adakah kamu tahu? Ara'aita, wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama. Lepas tu terus dia menjelaskan, seolah menjawablah. Orang yang mendustakan agama itu adalah allazi fadzalika allazi yad'ul yatim. Dustakan agama di sini, maksud dia apa? Agama kat sini. Agama di sini apa? Agama menyembah Allah. Agama Islam. Mendustakan agama. Tak percaya ke apa? Tak percaya kepada, kalau kita kata Maliki Yaumiddin, yang apa ni, memiliki ataupun raja kepada hari pembalasan. Kan din kat situ. Din kat situ adalah hari pembalasan. Orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Ada apa pada hari pembalasan tu? Iaitu orang yang tak percaya kepada hisab. Tak percaya kepada Allah akan menghitung, mengira amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Itu makna yukadzibu bid-din. Lihatlah orang yang mendustakan agama. Dalam tafsir dia di sini dia kata unzur. Unzur. Kita baca itu dekat mana? Habis dah ke? Oh, separuh kan? Unzur. Unzuril ladzi. Kita baca unzuril ladzi. Asalnya memang fi'il amar ni. Unzuril ladzi, lihatlah. Lihatlah alladzi kazzaba bid-din. Lihatlah kepada orang yang mendustakan agama.
tajid, kita baca itu, tajid fihi hadhil akhlaqal qabihah. Kamu pasti akan dapati padanya, pada orang yang alladhi kadzdzaba bid-din tu, hadhil akhlaqal qabihata, akhlak yang buruk ini, wal a'mal as-sayyi'ata, dan amalan yang buruk juga. Wa inna ma zalika, kerana sesungguhnya yang demikian itu, li'anna ad-dina, kenapa dikatakan orang yang mendustakan hari pembalasan, orang mendustakan hari pembalasan, hari dihisab hamba-hamba pada hari itu, mereka ini mendustakannya, tidak percaya kepadanya. Jadi dia suruh tengok pada orang tu, sebab pada orang yang mendustakan agama tu, pada mereka tu terdapat akhlak yang buruk, al-akhlaqal qabihah wal a'mal as-sayyi'ah, akhlak yang buruk. Akhlak ni adalah perkataan jamak daripada khuluqun. Khuluqun satu akhlak. Al-akhlak tu jamak kepada khuluq. Al-akhlaqal qabihata wal a'mal as-sayyi'ata. Karena wa inna ma zalika li anna ad-din, kerana ad-din, din tadi kita kata orang yang percaya kepada hari hisab, hari perhitungan, percaya kepada hari akhirat itu, yahmilu sahibahu, akan membawa sahibah, akan membawa tuannya, tuan, yakni orang yang percaya kepada hari pembalasan itu, akan bawa orang yang percaya kepada hari pembalasan itu supaya dia ala fi'lil hasanat, supaya dia melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maknanya kalau orang percaya kepada adanya hari pembalasan, tentulah dia akan melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Yang tak percaya ni, yang mereka ini akan melakukan keburukan. Ini bermakna mereka ini mempunyai akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk ni akan diterangkan selepas inilah. Iaitu siapa? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama, maka kamu akan menemukan akhlak dan perilaku yang buruk. Kerana sesungguhnya agama mengajarkan penganutnya untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu yang tadi itulah. Kemudian Allah menjelaskan bahawa orang-orang yang mendustakan agama disifati dengan akhlak yang tercela. Mengapa? Ini soalan kepada itulah. Soal, bayyanallah annal mukadziba bid-din muttasifun bi akhlaqin qabihah. Orang yang mendustakan, tak percaya kepada adanya hari pembalasan, hari perhitungan, mereka ini bersifat dengan akhlak yang buruk. Ditanya, limaza, kenapa? Kenapa? Mengapa? Kita apa jawapan kita ni? Dia kata, Allah terangkan orang yang mendustakan agama tu dia bersifat dengan akhlak yang buruk. Kenapa? Sebab itulah tadi li'anna ad-din yahmilu sahibahu ala fi'lil hasanat wa tarkis sayyi'at. Kerana kalau orang yang percaya kepada adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan, dia takkanlah bersifat dengan sifat yang buruk. Dia akan bersifat dengan sifat al-hasanat, melakukan fi'lil hasanat wa tarkis sayyi'at. Tak dia percaya.
Lepas tu, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Tadi orang yang yang mendustakan agama tu ialah dia allazi yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim iaitu mereka yang apa? Yang mengherdik anak yatim. Yadu'ul yatim. Dia ringkas sangat, dia tak jelaskan. Dia tak jelaskan maksud sebenarnya mengherdik anak yatim tu. Mungkinan ada peristiwa di zaman Nabi yang ada di kalangan orang Quraisy yang mengherdik anak yatim. Ini ada cerita dia, ada cerita iaitulah siapa yang mengherdik anak yatim ni? Iaitulah Abu Jahal. Siapa lagi? Iaitulah Walid bin Mughirah, As bin Wa'il. Ni semua ni pemuka-pemuka Quraisy ni. Mereka masing-masing ada anak yatim. Macam Abu Jahal dia ada anak yatim. Dia menyelir seorang anak yatim. Mana anak yatim tu harta dia pun dikawal oleh Abu Jahal lah. Diceritakan satu hari budak tu datang. Anak yatim tu dengan tanpa pakaian, tak pakai baju, pergi berjumpa dengan Abu Jahal. Dia nak minta apa? Dia nak minta harta dia lah yang dijaga oleh Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tak bagi. Dia doa. Nampak ni enggan tak nak bagi. Lagi juga siapa? Iaitulah Abu Sufyan. Abu Sufyan pun ada juga menjaga anak yatim. Abu Sufyan ni dia setiap hari Minggu, setiap minggu dia akan sembelih unta. Kan Abu Sufyan bin Harb, pemuka juga Quraisy pada ketika itu. Dia datang, maka pada hari yang dia sembelih unta tu, maka anak yatim datang minta sebahagian lah daripada apa yang dia sembelih tu. Yang ni lagi teruk. Dia bukan setakat mengherdik, menghalau. Dia lantas mengetuk anak yatim tu dengan tongkat dia. Sampai Allah turunkan ayat ni. Allazi yadu'ul yatim. Bila kita baca ayat ni, kita naklah ingat siapa yang melakukan allazi yadu'ul yatim ni, mereka-mereka itulah. Itu As bin Wa'il. Kemudian Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Abu Sufyan. Ini pemuka-pemuka Quraisy semua ni. Disebab mereka lah maka turun ayat ini. Allazi yadu'ul yatim. Dan siapa lagi mereka yang yukazibu biddin? Siapa lagi? Iaitulah mereka yang tidak wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak menggalakkan makan kaum keluarga dan orang lain supaya beri makan. Tak galakkan. Kalau orang nak beri pun dia memang tegah, tak bagi, tak galakkan orang beri makan kepada fakir miskin yang memerlukan. Kenapa ni? Kerana terlalu bakhil lah. Macam kita belajar hari Jumaat tu. Sangat bakhil. Sangat kikir. Kerana terlalu bakhil dengan harta kekayaan mereka. Mereka ni semua kaya-kaya. Orang yang orang penting dalam kaum Quraisy ni. Mereka ni memang kaya-kaya.
Ada banyak banyak unta, banyak kambing, ada pula kebun kurma lah apa. Tapi mereka ini bakhil, sangat lokek. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sangat kikir, sangat kedekut. Okey. Fakir miskin dimaksud dari sini ialah fakir miskin yang tidak memiliki sesuatu atau tidak dapat menampung keperluan hidup dia. Kemudian Allah kata fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sembahyang. Itu sebab kalau kita nak berhenti tak boleh berhenti tang tu. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Sebab akan membawa kepada rosak makna. Orang semayang elok-elok tu dapat neraka. Celaka pula. Celaka pula. Mak orang tak semayang lah dengar tu. Kenapa dia wakafkan pula saya kalau tak bagi sebut? Kenapa diwakafkan juga ayat 4 tu? Tak, kenapa diwakafkan juga? Lagi tak disebutkan. Diwakafkan pula dalam ayat ni lah. Ayat 4 tu berhenti kat situ kan? Berhenti kat situ. Kenapa pula ni? Dah memang tak boleh berhenti. Sepatutnya lah kan kena sambung makna dia tu kan. Fawailul musallin, dia pun nak buat suspend lah kot kat situ. Nak kita kaji lah pasal pula kalau semayang betul celaka pula kan. Tapi dia kata kat sini kat Ustazah, yang Al-Quran yang apa ni, yang apa tu panggil ni? Yang Quran time tu kan. Dia kata maka celakalah orang itu sekalipun menunaikan solat. Sebab solat. Tapi dia akan celaka. Tapi kena sambunglah dengan yang ayat selepas. Sebab dia kira orang ni orang yang memang semayang. Tetapi dia ada orang yang memang semayang, dia semayang 5 waktu. Tapi dalam perbuatan dia tu dia sahun. Dia suka lewat-lewatkan. Salatihim sahun. Tapi dia lewat-lewatkan dan dia melakukan semayang dia tu tak kisah. Maknanya dia tak ikut syaratnya, tak faham rukunnya, tak ikut syarat-syarat untuk kesempurnaan solat ni, dia tak ikut. Tu yang kata sahun tu. Dia semayang tapi dia lalai. Dia semayang, ahli semayang, tapi dia lalai. Dia tidak kisah kepada apa yang dia kata dalam semayang, apa dia sebut dalam semayang. Mana tak tahu makna apa. Dia duk suruh tadabbur tu supaya kita termasuk di dalam orang yang sembahyang yang sempurna lah. Bukan seperti ini, bukan sahun. Okey. La yahuddu ala fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kita tengok. Kita tak baca lagi dia punya tafsiran dalam ni. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ai itu makna dia tak nak tafsir ni. Ataupun maknanya allazina hum. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum, iaitu yang mana mereka hum min ahli salat. Mereka ni terdiri daripada ahli salat. Mana ahli salat dia semayang lah. 5 waktu tu dia semayang. Wa qadil tazamu biha. Mereka ni ahli salat. Mereka iltizam dengan salat tu. Iltizam. Mana 5 waktu tu iltizam. Tahu tak iltizam apa dia? Mereka melazimilah. Salat tu memang semayang lah. Summahum. Tetapi summahum kemudian mereka anha sahun.
Summahum anha balik semua kepada as-salat, tapi mereka ini lalai daripadanya, lalai semayang macam anak cucu kita lah kan, semayang. Orang suruh semayang, tapi buat dalam keadaan yang lalai. Ambil semayang entah macam-macam mana. Lepas tu semayang pula entah macam-macam mana. Angkat takbiratul ihram tu tak seperti mana. Dan buat apa-apa pergerakan di dalam semayang pun macam malas-malas aja. Masuk sahun lah, lalai. Dia kata mereka ni adalah mereka yang ahli salah. Yang Pah kata tadi apa? Yang diterjemahkan dalam tu? Pah. Ya, Syarifah. Syarifah sudah hilang. Ya. Hilang dari radar. Yang Pah sebut tadi apa? Oh ya, Ada- tadi. Dan okey, maka celakalah orang itu sekalipun menunaikan solat. Yang nombor 4 tadi. Sekalipun menunaikan solat. solat. Sekalipun mereka menunaikan solat, bukan mereka tak tunaikan solat ni lah. Hum min ahli salat. Wa qad iltazamu biha. Mereka menunaikan, mereka iltizam dengan solat tu. Summahum, tetapi mereka ini sa'anha sahun. Mereka anis salahat, balik kepada as-salah, sahun, mereka lalai. Lalai dia macam mana? Imma an fi'aliha bil kulliyah. Lalai mereka sama ada imma daripada melakukannya keseluruhannya, wa imma an fi'aliha fil waqtil muqaddari laha. Ataupun mereka melakukan pada waktu yang ditentukan baginya, bagi semayang itu pada segi syarak. Fayukhrijuha, maka mereka keluar. Fayukhrijuha, mereka keluarkan semayang itu daripada waktunya bil kulliyah, keseluruhannya. Sampai mereka ni boleh keluar daripada waktu. Buat duduk sahun, duduk lai-lai, duduk tangguh-tangguh, sampai keluar waktu pun. Celakalah orang-orang yang wailul lil musallin tadi. Celakalah orang-orang yang solat, iaitu orang yang lalai dari solatnya. Yang ni siapa? Orang yang ahli solat. Tadi kan, hum ahlus solah wa qad iltazamuha, kemudian ia melakukannya, ada kalanya ia melupakan secara keseluruhan. Ada kalanya mereka melupakan secara keseluruhan, dan ada kalanya ia melupakan solat yang ditetapkan waktunya oleh syarak, namun ia melakukannya di luar waktu tersebut. Sehingga tu sampai kadang meluputkan solat mereka. Maka hal itu sama halnya dengan ia melupakan keseluruhan solat. Seolah-olah macam melupakan keseluruhan solat. Ini adalah tafsir daripada tafsir Ibnu Katsir. Tafsir diambil daripada tafsir Ibnu Katsir. Kita tengok tafsir Ibnu Katsir. Mari, duduk. Kau start. Tafsir Ibnu Katsir ni ada tak? Lalai dari solat. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat
itu orang yang lalai dari solatnya. An solatihim sahun. Yakni orang-orang, maknanya dia kata di sini, dicap mereka ini sebagai orang-orang munafik yang mengerjakan solat ketika di hadapan banyak orang dan tidak mengerjakannya ketika dalam bersendirian. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Bagi orang yang salat, fawailul lil musallin. Allah berfirman kan, fawailul lil musallin. Makna celakalah bagi orang yang semayang. Yang mereka juga berasal dari orang-orang yang biasa mengerjakan semayang. Memanglah. Dia memang iltizam tu maksudnya. Biasa mengerjakan salat dan mereka juga rajin mengerjakannya. Hanya saja dalam mengerjakannya mereka lalai. Sahun. An salatihim sahun. Baik lalai mengerjakannya secara keseluruhan seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Lalai secara keseluruhan. Macam mana lalai secara keseluruhan ni? Maupun lalai mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan menurut syariat. Sehingga sudah keluar dari waktunya secara keseluruhan. Ini yang dia kata tafsir ni ambil daripada Ibnu Katsir. Itulah apa ni? Dia kata di sini mereka ni adalah berasal dari orang yang biasa mengerjakan ahlus solah dan mereka juga rajin mengerjakannya. Iltizam tu maksud iltizam tadi dalam tu. Iltazamu biha. Hanya sahaja mereka mengerjakannya, mereka lalai. Dalam mengerjakannya, dalam mengerjakan semaya tu mereka lalai. Baik lalai mengerjakannya secara keseluruhan maupun lalai mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukannya menurut syariat sehingga sudah keluar dari waktunya secara keseluruhan. Nak faham tak ni? Nak faham? Lalai mengerjakannya secara keseluruhan. Mana kata keseluruhan solat tu? Kita lalai. Bukan tinggal kan tu? Yang tu ditinggalkan solat lah kot. Yang tu keseluruhan. Dalam solat tu keseluruhannya. Kan kita ada, mungkin dalam keseluruhan solat tu kita kena ada khusyuk, kita kena ada. Tapi itulah mana dalam keseluruhan tu dia ada aja tempat-tempat yang dia macam terlalai lah. Macam kalau baca Fatihah ke, ada tempat-tempat yang dia tak fokus, baca tak betul. Begitu juga pada ayat-ayat yang dia baca, tapi dia tak mengetahui maknanya. Itu mana lalai lah tu. Tak tahu apa maksud dia. Seperti juga maknanya dia lalai keseluruhan dalam keseluruhan semayang dia, ataupun lalai dari segi apa? Lalai dari segi pada mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan menurut syarak. Lewat solat. Mana lewat sangat tangguh. Kejap lagi lah. Sehingga sudah keluar dari waktunya secara keseluruhan. Sampai keluar waktu dah. Seperti yang dikemukakan. Macam ini ada ahli-ahli tafsir yang mentafsirkan samalah dengan Masruq dan Abdul Duha, Atha dan sebagainya. An salatihim, yang lalai dari solatnya dalam ayat ni. Yang lalai dari solat. Dia tidak mengatakan yang lalai fi solatihim. Tak kata lalai dalam semayangnya. Tapi dia kata lalai dari solatnya. Baik lalai dari permulaan waktunya sehingga mereka mengerjakannya di akhir waktu. Jadi baik lalai dari permulaan waktunya, daripada permulaan masuk waktu tu dah lalai dah. Nanti dulu. Sehingga mereka mengerjakannya di akhir waktu. Di akhir waktu salat. Secara terus menerus. Atau menjadi kebiasaan.
Mungkin ada orang yang terus menerus macam tu. Dia memang suka. Dia tunggu last-last. Secara terus menerus dia buat begitu. Atau dah jadi kebiasaan dia. Atau dari pelaksanaannya sehingga rukun dan syarat-syaratnya sesuai yang diperintahkan. Mana lalai daripada pelaksanaan. Melaksanakan rukun-rukun solat ataupun syarat-syarat. Syarat-syarat mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang rukun. Sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Maupun dari kekhusyukan. Begitu juga khusyuk ke tak khusyuk dalam sembahyang maupun dari kekhusyukan di dalam menjalankannya secara mencermati makna-maknanya. Itulah makna tu. Makna itu ciri-ciri yang perlu ada kepada seorang yang sembahyang. Bukan sekat tunduk bangun begitu saja, tapi kena tahu syarat-syarat, mana rukun, mana sunat. Dari segi kekhusyukannya, itulah kalau sekiranya kita dapat memahami makna-maknanya. Dengan demikian, lafaz apa ni tadi tu, alladzina hum an salatihim sahun tu, mencakup semuanya itu. Setiap orang yang mensifati diri dia dengan sebahagian darinya, berarti dia sudah termasuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang disebut tadi. Dan orang yang mensifatkan diri dia dengan keseluruhan hal tersebut berarti telah sempurna bahagian untuknya dalam hal itu. Dan sempurna pula baginya kemunafikan. Kemunafikan amali sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab Sahihain bahawa Rasulullah SAW mengatakan itulah sembahyang orang munafik. Tilka salatul munafiq. 3 kali Rasulullah sebut tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Macam mana sembahyang orang munafik? Ya jalisu, dia duduk, yuraqibu syams. Solat munafik tu macam mana? Dia duduk menunggu matahari. Sehingga jika matahari itu sudah berada di antara 2 tanduk syaitan, hatta iza kanat baina qarnain tu tanduk syaitan, fanaqqara arba'an. Dia menunggu sampai sehingga jika matahari itu sudah berada di 2 tanduk syaitan, maka dia berdiri lalu mematuk-matuk. Mana sembahyang lah. Sembahyang secara yang cepat ni. Matuk-matuk. Mana sembahyang dengan cepat lah. 4 rakaat. Tanpa berzikir. Fanaqqara arba'an. Dia patuk-patuk. Naqqara tu makna sembahyang 4 waktu dengan secara cepat. La yazkurullah fiha illa qalila. Dia tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah di dalamnya kecuali hanya sedikit saja. Itulah yang dikatakan salatul munafiq, yang juga termasuk dalam inilah fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Kalau ada ciri-ciri yang tadi itu, maknanya kita sembahyang dalam keadaan lalai. Dalam ini dia cakap Assalamualaikum Ustazah. Nak tanya, mana koro tadi tu dia semayang laju-laju lah macam sembahyang laju lah. gitu ya? Nakora tu kan, kalau burung kan, kalau burung dia patuk kan, dia patuk cepat-cepat. Nakora tu. Nakora arba'an. Kalau dia sembahyang yang 4 rakaat tu, mana dia patuk-patuk. Mana sembahyang dengan cepat segera. Ini menyebabkan dia tidak ingat, tidak zikir kepada Allah melainkan hanya sedikit saja. Okey, terima kasih. Okey. Yang ini dia nak sifatkan kepada orang munafik kan. Orang munafik.
Maknanya akhir waktu solat, macam solat asar lah, yang merupakan solat wusta sebagaimana yang ditegaskan oleh Nas sampai akhir waktunya, iaitu waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan solat. Setelah masuk waktu yang dimakruhkan itu, orang munafik baru akan mengerjakan solat. Kalau dia cap dah, kalau orang yang tunggu akhir-akhir tu, mana dia kata orang tu orang munafik. Satulah orang munafik tu baru akan mengerjakan solat asar. Lalu dia solat dengan mematuk tadi, naqara, seperti patukkan burung gagak, tidak tenang dan tidak juga khusyuk dalam menjalankannya. Oleh kerana itu dia mengatakan orang itu tidak berzikir kepada Allah melainkan sikit. Wala yazkurunallaha illa qalila, hanya sedikit saja. Mungkin yang mendorongnya mengerjakan solat itu adalah pandangan orang-orang dan bukan kerana mencari keridhaan Allah. Dia yang mendorong dia untuk semayang juga tu sebab dia nak bagi orang tengok. Yura'un. Tadi tu. Yura'un wa yamna'un al-ma'un. An salatihim sahun alladhina hum yura'un. Solat dia tu adalah supaya orang tengok, tahu kata dia tu semayang. Dan bukan kerana mencari keridhaan Allah, sehingga dia sama seperti jika dia tidak solat sama sekali. Sama aja. Jadi di sini Allah ada sebut tentang orang munafik ni. Innal munafiqin yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik tu menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 142. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka dan Allah akan membalas tipuan mereka. Orang munafik, mereka ini menipu Allah. Wahuwa khadi'un, sedangkan Allah akan membalas tipuan mereka. Allah balas. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, wa idza qamu ila solat, orang munafik ni apabila berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Qamu kusala. Qamu kusala. Kaslan. Kusala daripada kaslan. Kaslan makna malas. Mereka bangun juga untuk semayang, nak mendirikan semayang, tapi hal keadaan mereka dalam keadaan yang malas. Apa mereka maksudkan? Bukan nak lillahi ta'ala, tetapi mereka ini yura'unan nas. Mereka bermaksud riak dengan solat. Yura'unan nas, di hadapan orang, nak memperlihatkan kepada orang. Wala yazkuruna, dan tidaklah mereka itu menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Dalam surah Nisa ayat 142 ada disebutkan. Di sini Allah, dalam ayat ni Allah berfirman allazina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riak. Yakni orang-orang munafik lah. Dan suatu sabda yang mungkin sangat menakutkan kita juga ialah inna fi jahannama lawadiyan. Sesungguhnya di dalam neraka Jahannam tu terdapat satu lembah. Inna fi jahannama lawadiyan. Ada satu wadi. Di Jahannam ada satu lembah di mana neraka Jahannam tasta'izu Jahannam. Di mana neraka Jahannam itu selalu berlindung dari lembah tersebut. Jahannam, neraka Jahannam sendiri pun nak berlindung daripada lembah tersebut. Setiap hari 400 kali. Tasta'izu Jahannamu min zalikal wadi fi kulli yaum, dalam satu hari neraka Jahannam itu sendiri minta berlindung daripada wadi itu, daripada lembah itu sebanyak 400 kali. Lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang riak dari umat Muhammad. Itu dia. Wadi itu. Disediakan untuk orang-orang yang riak dari umat Muhammad. Kita ni umat Muhammad. Bagi orang yang membawa kitabullah dan orang yang bersedekah bukan kerana Allah, juga bagi orang yang beribadah haji ke Baitullah, serta bagi orang yang keluar dari jalan Allah. Itu di antara
disediakan kepada orang-orang ini. Umat Nabi Muhammad tu disebutkan pula di sini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Begitu. Ustazah minta terang balik 400 kali tu macam mana Ustazah? Tak faham. 400 kali. Macam Neraka mana? Jahanam tu, dalam neraka Jahanam tu, dia sendiri pun minta dijauhkan daripada lembah tu. Lembah yang kata, di dalam dia katakan di neraka Jahanam terdapat satu lembah di mana Jahanam itu sendiri, neraka Jahanam itu sendiri selalu berlindung dari lembah tersebut. Setiap hari dia minta lindung. Setiap hari 400 kali dari lembah tersebut. Yang mana lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang riak daripada umat Nabi Muhammad. Kan? Neraka sendiri, lembah sendiri neraka sendiri. Dia mana dia tak mau. Dia pun tak mau. Sebab teruk sangat lembah ni. Betul? Ada satu riwayat lagi tentang inilah riak sum'ah ni. Diriwayatkan dari Amr bin Murrah, dia berkata, kami pernah duduk-duduk di sisi Abu Ubaidah. Kami duduk-duduk di sisi Abu Ubaidah. Lalu mereka menyebut perihal riak. Dalam duduk-duduk tu duduk bincanglah tentang perihal riak. Lalu ada seorang yang berkunyah-kunyah. Berkunyah-kunyah. Abu Yazid berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, man samma'an nas. Ni pada ni sum'ah pula lah ni, kan? Riak dengan sum'ah ni dia dekat-dekat kan, yang kita baca dalam kitab punya tu. Mana dia macam dua beradik lah. Satu dia sebut terang-terang cakap, ni cakap juga tak pernah pergi nak bagi orang dengar. Man samma'an nasa bi'amalihi. Barang siapa yang memperdengarkan amal perbuatannya kepada orang lain. Ni biasalah. Orang suka pendengarkan. Aku buat tu, aku buat ni, aku tahajud, aku cerita semua. Aku sedekah, aku tu samma'an nas. Kepada orang lain, siapa yang memperdengarkan amal perbuatannya. Dia buat amal baik tapi diceritakan kepada orang. Maka Allah akan memperdengarkan amal orang itu kepada makhluknya. Mendengarkan amal orang itu kepada makhluknya. Serta menghinakan dan merendahkannya. Dia akan mendapat penghinaan. Sama Allahu bihi sami'u khalqihi wa haqqarahu wa sagharahu. Bukan orang akan rasa megah dengan dia memperdengarkan amalan baik dia tu. Lagi akan akan dihinakan dan akan direndahkan, dia akan diperkecilkan. Wa sagharahu. Allazina hum yura'un. Berkaitan lagi dengan firman Allah. Allazina hum yura'un. Orang yang berbuat riak, bahawa barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kerana Allah, mengerjakan satu amalan kerana Allah, lalu orang-orang melihatnya, yura'un. Kemudian ia merasa kagum, gembiralah terhadap amalnya. Itu masuk riak tak? Masuk riak tak? Ujub. Ujub kan lah. Dia kagum dengan dia diri dia. Dia suka lah orang tengok kan. Lalu orang-orang melihatnya, kemudian ia merasa kagum, gembira terhadap amalnya. Diri dia. Tapi dalam kitab ni dia kata tidak termasuk riak kagum amalannya, maka yang demikian tidak termasuk riak. Kerana apa? Dan yang menjadi dalil hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah
radhiyallahu an, dia mengatakan bahawa ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, ada seorang yang mengerjakan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi. Dia membuat satu amalan secara sembunyi-sembunyi, dan jika ada orang lain melihatnya dan orang lain tengok, dia buat sembunyi-sembunyi dah orang ni, tapi orang lain tengok, maka orang tersebut merasa terkagum olehnya. Oh, mana orang yang tengok. Orang tengok. Tapi rasa dia kagum gembira kan? oleh Tapi dia rasa perbuatan dia gembira. tu. Dia berkata, lebih lanjut dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, baginya dua pahala. Pahala sembunyi-sembunyi, dia dapat. Pahala dia buat tu sembunyi-sembunyi, dan pahala terang-terangan. Terang-terangan tu apa? Sebab orang nampak lah. Orang nampak. Orang Kan? nampak. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmizi. Kemudian ia diriwayatkan juga hadis ini oleh At-Tirmizi. Dia tak ada niat nak tunjuk kat orang lah ni. Kan dia buat sembunyi, dia tak. Tapi Sembunyi, orang nampak. Dan firman Allah, yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Enggan menolong. Enggan memberi pertolongan dengan barang berguna. Jadi kita ada sini ada macam 4 pendapat lah tentang al-ma'un ni apa maksud. Maksudnya mereka tidak mau berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan tidak juga berbuat baik kepada sesama makhluknya. Bahkan tidak mau meminjamkan barang yang biasa dimanfaatkan dan membantu orang lain padahal barang tersebut tetap utuh dan akan dikembalikan kepada mereka lagi. Orang-orang seperti itu pasti lebih enggan dan kikir untuk mengeluarkan zakat. Ni sebut zakat ni, dan berbagai amal kebajikan. Ibnu Najim meriwayatkan daripada Mujahid, Ali berkata, ini pendapat daripada sahabat dalam mentafsirkan al-ma'un. Ali berkata, al-ma'un berarti zakat. Wa yamna'un al-ma'un tu mana orang yang tak nak bagi zakat lah. Itu jugalah Al-A'mashi dan Syu'bah meriwayatkan daripada Al-Hakam dan Yahya bin Kharaz bahawa Abdul Abidin pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kata al-ma'un. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat kan. Ditanyakan kepada dia, apa dia ma'un tu? Maka dia berkata, yakni barang yang biasa dipinjamkan. Ni selalu kita dengar. Itulah barang yang biasa dipinjamkan antara orang-orang baik. Itu berupa seperti kapak ke, apa dia, kuali ke, Periuk besen belanga ke, periuk belanga. Yang biasa. Nak keluri kan. Masya Allah. Ada orang memang tak mau bagi kan. Ada orang memang tak mau bagi. Kau bagi rosak. Takut rosak. Mereka tak jaga. Kau mereka tak jaga. Nak macam mana? Tak pulangkan balik, dah pinjam. Tak nak bagi. Buat harta. Okey. Sedangkan Ibnu ni pendapat siapa? Ada pendapat tadi, pendapat Ali. Dia kata apa? Zakat kan? Zakat. Pendapat dia. Ini pendapat tadi Al-Mas'udi ataupun Ibnu Mas'ud, pendapat bahawasanya al-ma'un tu ialah yang biasa dipinjamkan. Kapak, kuali, besen dan yang semisal dengannya. Lepas tu siapa kata lagi tadi? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata barang yang biasa dipinjamkan di antara orang-orang baik. Okey. Ibnu Mas'ud lagi pernah ditanya tentang al-ma'un, maka dia menjawab samalah. Itu barang yang biasa diberikan antara sesama manusia. Ibnu Jarir pula kata, kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara bahawa al-ma'un adalah besen, kapak dan kuali yang merupakan barang-barang yang selalu diperlukan lah kan. Orang
Dia ada tapi mungkin kat rumah dia tu kecil, kuali yang kecil, besen yang kecil, orang sebelah ada yang besar, nak pinjam lah. Tu dia kata ma'un. Jadi dalam kata orang yang yukazzibu biddin ni termasuklah orang yang yamna'unal ma'un. Tak Cuba bagi kita pinjam. tak nak bagi pinjam. Yamna'unal ma'un. Aku mendengar Sa'ad bin Ayyad menyampaikan seperti itu daripada para sahabat Nabi SAW. Ada pula yang katakan bahawasanya dia pernah ditanya tentang al-ma'un, maka dia menjawab iaitulah barang yang biasa dipinjamkan sesama mereka, baik kapak, besen dan semisalnya. Mana samalah barang-barang yang diperlukan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, kami bersama Nabi SAW sedang kami berbicara tentang al-ma'un, iaitu menahan atau enggan memberi pinjam, meminjamkan besen dan yang semisalnya. Lepas tu, dan hal yang senada juga telah diriwayatkan daripada Abu Daud, An-Nasai dan Qutaibah dari Abu Awana dengan sanadnya daripada lafaz An-Nasai dari Abdullah. Dia berkata, setiap kebaikan itu sedekah. Dan kami mengkategorikan al-ma'un pada masa Rasulullah sebagai pinjaman kuali, kapak, kan, besen, itulah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ayahku memberitahu kami, Affan memberitahu kami, Hamad dan Salamah memberitahu kami dari semua tu. Dia berkata al-ma'un adalah barang-barang yang biasa dipinjamkan, kuali, timbangan atau besen. Ibnu Abi Najib berkata dari Mujahid dan dari Ibnu Abbas, yamna'un al-ma'un ialah apa? Dan enggan menolong dengan barang berguna, iaitu barang-barang perbuatan perabot rumah tangga. Demikian pula yang dikemukakan oleh Mujahid. Akrimah mengatakan al-ma'un adalah zakat. Macam Ali tadilah, zakat, dan bahagian paling bawahnya adalah saringan. Itu bahagian paling bawahnya ialah itulah kita penapis ke besen ke dan jarum. Masuk jarum juga perkara yang dimasukkan dalam al-ma'un dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dan apa yang dikemukakan oleh Akrimah ini adalah baik kerana ia mencakup semua pendapat secara keseluruhan dan semuanya kembali kepada satu hal, iaitu keengganan memberi pertolongan dalam bentuk harta maupun barang-barang manfaat. Jadi kesimpulan kita yang dikatakan orang yang mendustakan agama tu, kita boleh sebut berapa. Pertama ialah allazi yad'ul yatim. Tak Itu beri makan mereka yang yatim. mengherdik anak yatim. Mengherdik anak yatim. Mengherdik anak yatim. Macam cerita Abu Jahal apa tadi? Abu bin Sufyan. Wa'il tadi, Abu Sufyan tu mengherdik anak yatim. Satu. Kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Tak anjur, tak ajak, tak suka. La yahuddu ala untuk memberi makan kepada orang miskin. Yukazibu biddin. Dua lagi. Lagi boleh masuk dalam yukazibu biddin ni apa? Boleh masuk tak tu? Orang yang lalai dalam semayang. Boleh? Kan? Nampak fawailul lil musallin. Yalah, boleh masuk. Fawailul lil musallin. Masuklah. Fawailul lil musallin. Lagi di apa ni? Ditegaskan bahawasanya celakalah bagi orang-orang yang salat, iaitu orang-orang yang lalai dari dalam salat dia. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un, keempat, dan wayamna'un
inilah dia orang yang mendustakan agama. Makna kalau dia ni sembahyang dia buat lalai, makna dia seolah-olah macam tak percayalah sebab dia buat indah tak indah aja sembahyang tu. Maknanya sembahyang dia tu hanya macam kita kata nak nunjuk ke orang aja. Nak nunjuk kata dia sembahyang, bukan lillahi ta'ala. Mana kalau dia sembahyang kerana Allah, tentulah dia sembahyang yang apa ni? Mana yang takut, mana dia dalam keadaan takut kepada Allah. Ini tak ada. Mana menunjuk yura'un. Jadi boleh kita simpulkan gitulah. Yukazibu biddin itu siapa? Itulah yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Dan mereka yang alladzina hum an salatihim sahun, dan mereka ini hanya nak menunjuk-nunjuk alladzina hum yura'un, dan kelima yamna'unal ma'un. Tapi berat juga orang tu dianggap mendustakan agama. Kalau dia tak bagi pinjam dia pun berat tu. Salah satu tu betul. Sebab menghampakan harapan orang nak pinjam tu. Salah kita pergi nak pinjam satu benda kan, kita sangat-sangat memerlukan pada masa tu. Tiba-tiba dia kata tak bagi saya tak, ataupun dia kata saya tak ada benda tu. Dia bohong pula lagi. Jadi memang berat lah. Ustazah katakanlah ada sekarang ni kenduri kan, kenduri orang nak pinjam kapet. Katalah orang tu kapetnya hak yang mahal, dia tak tahu, dia ingatkan kapet biasa je lah. Dia pinjam. Sekali dia pulang balik tu teruknya jadi kan. Lepas tu kita nak pergi hantar bersih satu kapet tu beratus. Macam mana tu Sarah? Yalah, orang yang pinjam tu kena faham lah. Dia sepatutnya nak pinjam tu kena kira-kira dulu pada pinjam tu macam mana. Kan pinjam. Tapi dia masalah dia Sarah. Kan pinjam macam dah tempat kata. Dia pinjam. Pinjam dalam keadaan elok, balik dalam keadaan tu. Kedua tu yang nak pinjam tu dia kena ambil kira tu semua. Kalau orang yang ni dia tak nak pinjam, tak apalah, dia pakailah apa yang ada pada dia. Sebab takut tu lah. Ataupun pinjam tu tahu. Kalau pinjam cangkui, balik mai batang cangkui dah. Batang pun tak balik. Patah habis. Dia kena ingat lah, dia ganti balik lah. Kena ingat macam tu. Tak boleh lah. Kena pinjam maknanya tak ganti balik orang punya. Kan? Dia kena amanah lah. Orang yang pinjam tu. Kata dia memang jujur orang tu, contohnya dia pinjam benda tapi dia kata ni ada sumbing sikit. Dia tanya kita nak ganti ke tak? Macam mana dia ganti. Saya tak ganti ke tidak? Takkan kita nak kita kata ganti kan? Takkan kita kena ganti. Walaupun benda kan. Jadi tu kepada kita lah pula, kalau kita nak pahala kan, tak apalah. Pahala lah kita dapat. Sayang Dia kampung-kampung masih berlaku lagi macam ni. Yang pulang tak cukup. Kan kita nak ganti ke tidak, aduh. Benda tu kita sayang tapi nak kata ganti, aduh. Kalau dulu-dulu kan pinjam pinggan untuk penuri kan. Untuk pecah tak cukup, pulang balik tak cukup. Selalu pinjam untuk jamu pengantin. Kan? Betul. Pinggan lawa. Betul. Tapi kalau pinggan tu pinggan syarikat, dia kena bayar balik. Betul. Kalau syarikat kena ganti. Kena ganti balik. Dia pakai lah tu. Itulah. Tapi kita kena halalkan kot kan Ustazah. Yang lebih baik kan. Sebab kalau tak contoh hisap, pinggan diganti tak cukup ke, kadang-kadang diganti yang lain sebab mungkin dah terpecah ke kan. Bukan pinjam yang koperasi, maksudnya pinjam pinggan apa yang macam kata tadi lah, untuk orang hidangan mempelai. Okey. Kita punya ni tadi apa dia?
Fasalli li rabbika wanhar ni dah masuk suratul Kausar kan? Kausar. Hmm. Satu dia. Jadi soalan di dalam fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun tu, soal dia ialah kaifa yakunu sahwu anis salat. Macam mana lalai? Macam mana? Bagaimanakah lalai daripada solat tu bagaimana? Imma tu lah. Imma an fi'lis salati bil kulliyah, imma an fi'liha fil waqtil muqaddar laha syar'an. Fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Kita jawab tafsiran daripada Ibnu Katsir lah. Mana? Lalai pada sembahyang tu apa? Dia lalai keseluruhannya, mengerjakan keseluruhannya an fi'liha bil kulliyah ataupun an fi'liha. Lalai daripada melakukannya pada waktu yang ditentukan. Lalaikan pada waktu, dilambat-lambatkan sampai membawa kepada yukhrijuha an waqtiha, menyebabkan kepada dia keluar daripada waktu semayang tu. Itu yang lalai tu. Maka itulah lalai tu macam mana? Kaifa yakunu sahwu anis salah? As-sahwu anis salah imma an fi'lis salati bil kulliyah wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddar laha syar'an. Fa yukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Fasalli li rabbika wanhar. Itu Al-Kausar. Surah Al-Kausar. Apa makna Al-Kausar? Apa makna Al-Kausar? Nikmat. Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak kan nikmat. Kausar. Kausar ayat berapa? Al-Kausar. Surah ini makna dia apa? Kausar yang banyak. Na'a'tainakal kausar. Surah ni dinamakan Al-Kausar. Daripada perkataan tu lah, root dia kasura kan, ada kan, kaf ada, sa ada, ra ada. Tapi dia jadi Al-Kausar. Memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak atau maknanya sebuah sungai di syurga. Kata Telaga Kausar tu, itu sesungguhnya kami memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Ada ahli tafsir mentafsirkan sebagai sungai di syurga. Yakni bermaksud kebaikan yang banyak serta berterusan di dunia dan di akhirat. Nikmat yang bermaksud kebaikan yang banyak serta berterusan. Kebaikan tu banyak dan berterusan di dunia dan di akhirat. Antaranya Sungai Al-Kausar yang terdapat dalam syurga. Apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kausar ini ada empat sifat. Allah nyatakan di dalam surah ini 4 sifat Nabi SAW yang bertentangan dengan 4 sifat yang terdapat dalam surah yang lalu. Apa dia? Allah menjelaskan bahawa dialah yang memberikan Al-Kausar kepada Rasulullah sebagai bandingan dengan sifat bakhil menerusi firman-Nya yang bermaksud
sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu sebuah sungai di syurga. Dalam inna a'tainakal kautsar, artinya kebaikan yang banyak dan berterusan. Kautsar, sebuah sungai di syurga tu maksudnya, artinya berikan kepadamu kebaikan yang banyak dan berterusan. Justru itu hendaklah kamu memberikan yang banyak itu dan janganlah bersikap bakhil. Baginda disarankan supaya sentiasa mengerjakan sembahyang. Fasalli. Lepas tu Allah kata fasalli. Sentiasalah mengerjakan sembahyang sebagai contoh yang berlawanan dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Dan Allah mengarahkannya supaya ikhlas dalam sembahyang. Fasalli li rabbika. Menerusi firman Allah, hendaklah kamu sembahyang kerana Tuhanmu, li rabbika, untuk mendapat keredaan Tuhanmu. Fasalli, maka hendaklah kamu sembahyang untuk mendapat keredaan Tuhanmu dan bukan untuk riya. Fasalli li rabbika. Rabbika tu makna di sebaliknya ada makna sembahyang untuk mendapat keredaan Tuhan, dan di sebaliknya ada makna dan bukan untuk riya. Sembahyang kerana Allah, bukan untuk riya kepada manusia. Okey, betul. Sholli li rabbika wanhar. Wanhar tu apa? Korban Allah. Dan berkorbanlah. Korban kerana Allah. Maka hendaklah kamu Dan berkorbanlah. berkorbanlah. Sholli li rabbika wanhar. Dan hendaklah kamu bersembahyang kerana Allah dan berkorban. Anhar, nahr. Disebut ada hari nahar. Nahar, korban. Inna syani'aka huwal abtar. Kerana sesungguhnya orang yang membenci kamu tu, inna syani'aka, orang yang membenci kamu itu, wahai Muhammad, dia adalah orang yang terputus. Kita tengoklah ayat-ayat Quran ni dia panggil apa? Jawami'ul kalim. Dan jawami'ul kalim ni apa makna? Kataannya sedikit tapi maknanya sangat luas pengertiannya. Cakapnya sedikit saja. Kami beri kepada kamu sebuah sungai di syurga. Jadi di samping itu makna sebuah sungai di syurga tu, itu kami beri kepadamu kebaikan yang banyak, besar. Maka hendaklah kamu dirikan solat kerana Tuhan, bukan kerana riya. Wanhar, dan berkorbanlah. Korban. Inna syani'aka, semuanya orang yang membenci kamu, wahai Muhammad, dialah yang terputus. Apa? Putus apa? Putus kaki ke, putus tangan ke, putus apa? Putus nikmat. Rahmat. Itulah yang kita kata ayat Al-Quran ni memang dia sebut dalam jawami'ul kalim. Mana kataannya sedikit tapi mempunyai pengertian yang luas, yang dalam. Inna a'tainakal kautsar, dalam ini dia kata, dia terus tafsir saya fasalli li rabbika wanhar. Ini surah paling pendek. 3 ayat je kan? 3 ayat je. Maknanya 3 ayat. Kami berikan kepadamu, inna a'tainaka, sesungguhnya a'tainaka, kami memberi kepada kamu sebuah sungai di syurga. Sebuah sungai di syurga. Yakni kami berikan banyak kelebihan kepadamu sehingga sampai ke kemuncaknya. Antaranya sebuah sungai di dalam syurga. Kebaikan yang banyak Allah beri kebaikan kepada Nabi. Kepada kamu, wahai Nabi, kami bagi banyak macam-macam kebaikan sehingga sampai ke kemuncaknya
itulah kemuncak di antaranya ialah sebuah sungai di dalam syurga. Oh, jadi bukan maksudnya dia bagi terus apa ni telaga Kausar tu ataupun sungai di dalam syurga tu, maknanya diberikan apa ni banyak kebaikan-kebaikan kepada Nabi kita semasa dia apa ni dia hidup, semasa dia menjalankan tugas dakwah dia, semasa itulah selama hidup dia tu. Yang kemuncaknya sekali ialah sebuah sungai di dalam syurga. Allah menjadikannya sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah. Jadi memberikan Al-Kausar, itu sungai di dalam syurga tu, sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Bukan kata bagi kepada Nabi saja, kepada kita jugalah, kepada umat Nabi Muhammad. Kurnia ini merupakan jawapan kepada pihak musuh yang merendah-rendahkan dan memperkecil-kecilkan Nabi. Sifat-sifat mulia yang dan anugerah ini membezakan baginda dengan sifat yang bertentangan, iaitu bakhil, kufur dan munafik yang ada pada orang kafir. Jadi apa ni? Sebab mereka ini memperkecil-kecilkan Nabi. Tengok dalam akhir ayat tu, inna syani'aka, orang yang suka mencela kamu tu. Syani' tu, syani'aka, orang yang suka mencela kamu tu ialah mereka itulah sebenarnya yang terputus. Terputus apa? Terputus dari min kulli khair. Jadi kita tengok di sini dia punya Arab dia ya. Dia terus saja pergi kepada ayat akhir. Dia tak cerita apa tentang Al-Kausar ke apa. Terus pergi kepada ayat yang akhir. Itulah inna syani'aka huwal abtar. Wa kullu jarmin istahaqqa fa'iluhu. Apa dia maksud dia? Setiap orang yang membenci kamu, semua orang yang berbuat dosa, kullu jarmin, mujrim, daripada perkataan mujrimun. Jarama tu root dia kan kita sebut mujrimun tu orang-orang yang buat dosa kan, al-mujrimun, mujrimin. Setiap orang yang setiap orang yang membuat dosa berhak, istahaqqa berhak mendapatkan hukuman. Setiap orang yang membuat dosa tu dia berhak pembuatnya, istahaqqa fa'iluhu tu pembuatnya, berhak oleh pembuatnya mendapat uqubatan minallah, berhak mendapat hukuman daripada Allah, balasan daripada Allah. Kullu jarmin istahaqqa fa'iluhu. Setiap yang membuat dosa, setiap dosa, istahaqqa fa'iluhu, berhak oleh orang yang melakukannya. Fa'il tu kan orang yang melakukannya, mendapat uqubatan minallah, dapat balasan daripada Allah. Iza zahara zalikal jarm indana, apabila kalau dilakukan, jika dosa tersebut dilakukan secara terang-terangan. Fa iza azhara, dia melakukan secara zahir, secara terang-terangan, zalikal jarmi, dosa itu, dia melakukan dosa itu secara terang-terangan di hadapan kita, indana, di hadapan kita, di sisi kita, maka ketika itu wajaba an nu'aqibahu,
wajiblah kita menghukumnya, memberikan hukuman kepada dia. Wajaba an nu'aqibahu wa nuqima. Kita baca wa nuqima. Sebab tadi kita baca an nu'aqibahu, wa tu huruf ataf, wa nuqima. Kita baca sama dengan an nu'aqibahu, baca dengan baris atas. Fi'il mudhari' itu. Wa nuqima alaihi haddallah. Jadi kita patutlah lakukan kita berikan hukuman dalam merangka untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Wa nuqima alaihi haddallah. Dalam rangka kita nak menegakkan ke atasnya hukum-hukum Allah. Had, hudud. Kataan had ni, yang orang sebut hudud tu daripada sinilah. Had, mufrad dia, hudud jamak dia. Dalam rangka kita nak menegakkan hukum-hukum Allah, hudud Allah, hadd Allah, dan kita harus mencegah orang yang hendak menampakkan. Maka kita harus mencegah, fayajib an nabtaru. Maka wajib kita maka kita wajib atau kita harus mencegah orang-orang yang hendak menampakkannya, menzahirkannya. Wajib an-nabtur man azhara sana'anuhu. Ada itu kan? Ada baris panjang kan? Ada mat kan atas tu. Dan wajib kita mencegah orang-orang yang hendak menampakkan kebencian dan permusuhan. Kebencian dan permusuhan. Wa abda adawatahu. Fayajib an nabtura man azhara syana'anahu wa abda adawatahu. Fayajib an nabtura man azhara syana'anahu wa abda adawatahu. Mencegah, wajib kita mencegah orang yang hendak menampakkannya. Man azhara, orang yang nak menzahirkannya, menampakkan kebencian, dan abda adawatahu, dan menampakkan permusuhan. Abda, azhara tu sama makna. Abda, azhara sama makna. Menampakkan, menzahirkan. Azhara, zahir. Terus dia tanya soalan. Mal farqu, apa beza? Apakah beza? Mal farqu. Apakah beza baina antara man azhara ma'siyatahu, orang yang menzahirkan, menampakkan durhakanya dia, maksiatnya itu, dan apa beza dengan orang yang menyembunyikannya? Wa man akhfaha. Mal farqu, farqu makna apa beza? Baina antara man, baina man, di antara orang yang menzahirkan, menampakkan maksiatnya, durhakanya dia, dan waman akhfaha, dan beza antara orang yang menyembunyikannya, dan man, orang yang akhfaha, menyembunyikan. Kalau kita nak jawab ikut sini apa dia? Bezanya apa? Beza dia, kalau dia nak zahirkan, man azhara maksiyatahu wajaba an nu'aqibah. Kita wajiblah menghukum dia. Wa nuqima alaihi haddallah. Dan kita
menjalankan atasnya Hukum Allah. hukum-hukum Allah lah, haddam. Kemudian kalau orang yang menyembunyikan pula macam mana? Dia taubat sendiri pun. Dia taubat sendiri, dia tak tunjuk orang. Tak ada. Kita pun tak tahu kalau dia sembunyi. Antara dia dengan Allah aja dia. Dia pun takkan nak abang kan? Dia pun takkan nak contoh. Dia buat sendiri. Tak ambil itu je lah. Siapa yang menzahirkan maksiat dia, wajaba an nu'aqibahu wa nuqima alaihi haddallah. Wa'ajaba an'aqibahu. Dia wajib hukum ikut had Allah. Nak teruskan lagi kah? Ini sikit lagi dah. Azan. Azanah. Azannya. Azan dah kan? Ya. Kita sambung insyaAllah. Panjang lagi ni. Inna syani'aka huwal abtar ni dia nak cerita tentang itulah bagaimana mereka ini mencela, menghina Rasulullah ni. Penghinaan mereka bagaimana, siapa yang buat kerja tu semua kan? Abtar. Maka dialah yang sebenarnya yang terputus. Bukan Rasulullah yang terputus. Dialah yang terputus. Sebab ada percakapan dari mereka bahawasanya Rasulullah ni dah terputus. Putus apa? Putus keturunan dengan sebab kematian anak-anak dia masa kecil kan. Anak lelaki semua. Semua masa kecil lagi dah tak ada. Jadi mereka mencela, mencaci Rasulullah lah. Rasulullah ni tak ada habis dah dia, tak ada keturunan dah. Sebab anak-anak dia semua meninggal kecil kan. Jadi Allah gembirakan Rasulullah dengan mengata mereka lah. Mereka yang menghina kamu itulah. Mereka yang mencerca, mencaci kamu itulah. Mereka sebenarnya yang abtar. Terputus daripada, mungkin kita terputus daripada rahmat Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Ini terputus daripada segala kebaikan. Tengok makna dia tu. Al-abtar, al-munqati', terputus kesannya. Ini maqtu' min kulli khair. Terputus daripada segala kebaikan. Mereka ni tak ada dapat apa-apa kebaikan lah. Hello? Dah. Habis dah ni? Habis dah. Terima kasih. Macam mana? Kalau saya kena siapa? Timah. Tapi tak main lah. Okey lah. Habis. Maklum. Oh, itu BFF. Dia kata maklum tak pi. Kami pun tak pi. Kata gitu. Dia tu yang kata maklum tak pi. Tak apa, kami pi terus. Jangan duk abang ni, abang terus terang ya nak pi. Tak mau pi. Abang terus terang. Jangan duk golek sana, golek sini. Golek lah, kata kalau tu golek lah. Jangan kata kalau tu. Tak mau pi, tak mau. Dia duk keluar nak ni, keluar dah. Keluar lah, kami keluar tu ya. Dia kata maklum tak pi. Tak pi tak apa. Okey, selamatlah buka puasa. Merajuk lagi. Okey. Siapa nak pujuk? Merajuk nanti. Siapa nak pujuk malu? Nanti merajuk. Tak apa. Sebab dia ni, dia sakit lah ni. Dia tak pernah sakit ni. Maklum ni sebenarnya orang yang tak pernah sakit. Sakit dia masa nak beranak ayah kot. Sakit. Sakit pun tak ada. Pergi cucuk lah. Adik suruh cucuk. Apa dia? Bisa suruh cucuk kan orang dia tu. Itulah hari tu dia tak mau. Anak saya tu nak cucuk.
Dia kata tak mau. Itulah duk bela penyakit, lama-lama lagi teruk lagi tu. Takut lama-lama kan kita duk taruh, duk tahan. Dah sapu ubat dah, makan dah. 2 kali dah ambil ubat, 2 kali dah. Itulah. Kesian kat dia tu. Selalunya kalau nak buka puasa dia main sama saya. Tapi hari ni dia ada kawan ajak dia buka puasa. Action lah. Kesian lah. Lu minta kawan kat rumah. Kawan nak main ambil dia buka puasa kat luar. Okey lah. Kita ada cik abang tak boleh ikut lah. Tak boleh. Mana boleh. Okey, nanti akan datang ni kita lanjutkan lagi kita punya tafsir ayat 27 ni ayat surah Kausar ni insya-Allah. Dan lepas tu bila kita habis tu kita bacalah dia punya i'rab lah. Okey. Ni kalimah ma'anil kalimat belum baca kan? Ma'anil kalimat pun belum. Kalimat belum. Sahun tadi ada kalimat ni. Tadi Ra'aita yang apa nama? Sahun tadi ada dalam kalimat tadi sama macam. Sahun. Dalam surah Al-Ma'un ada makna kalimat yad'ul yatim dengan sahun. Dalam surah Al-Kausar ada syani'aka dengan abtar saja. Abtar dua ya. Itu pun belum kita baca. Allah kita lanjutkan lagi. Ingatlah bila kita baca ayat ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din. Yang mana ayat ini diturunkan kerana itulah kerana Abu Jahal yang melakukan kezaliman terhadap anak yatim. Anak yatim minta kat dia sikit. Padahal dia minta hak dia kan. Mana dia jaga harta anak yatim tu. Anak yatim tu minta hak dia tak bagi. Itulah lagi juga. teruk. Pemuka-pemuka Quraisy yang lain tu juga samalah seperti juga dengan Abu Sufyan. Lagi dahsyat. Abu Sufyan ni katuk pula dengan tongkat dia. Orang minta. Tapi dia masuk Islam sudah tu dia bertaubat ke? Akhirnya lah. Itu sebelum Jahal je tak masuk Islam. Mujahal dengan Abu Lahab. Abu Lahab lagi dahsyat. Abu Talib lagi. Cantik di dalam Al-Quran nama dia kan. Dengan nama isteri dia. Ammalatul Hatab. Ibu Jamil. Ammalatul Hatab. Ibu Jamil. Nanti satu-satu masa kita boleh buat kuis ke apa kan, no? Tak. Ustazah cari soalan lah. Open book. Ataupun saya jadi saya jadi panel untuk buat soalan. Dia kena kat dia. Saya tolong jadi panel lah. Jadi panel buat soalan. Ataupun kita buat satu kertas ke? Kertas ke mana jawab. Siapa jawab cantik? Kira hadiah sikit. Lepas tu kita ingatlah ayat mana benda ni ada kan? Best kat Ustazah lah. Kalau tidak pengukuhan. Untuk pengukuhan tu. Sukalah juga kan. Macam anak yatim ni Ustazah dalam Wadduha pun disebut juga yang putusnya keturunan kan? Yang mana? Yang dia pun mengejek Rasulullah. Wadduha dia juga sebut anak yatim kan? Lepas tu yang putus keturunan Rasulullah pun dalam Wadduha juga ada. Tidak. Wadduha. Dalam Wadduha tu dia oleh kerana Rasulullah ni asalnya pada anak yatim. Oleh itu janganlah dia beramal yatim fala taqhar, jangan melakukan kekerasan, cengih lah kepada anak-anak yatim. Sebab kamu pun dulu biasa yatim. Kamu kena ingat tu. Amal yatim fala taqhar. Masa ila fala tanha, orang yang minta-minta tu. Jangan duk herdik dia. Ingatan kepada Rasulullah juga. Kait-kait
Okey, ada apa lagi kita nak? Belum habis, just nak remind. Hari Ya. Rabu Ya. Hari Hari Rabu. Dah Ada beritahu apa? Ada tak? apa? Meeting AJK Ustazah dah beritahu tak Ustazah? Ustazah belum tak tahu lagi. Tak tahu. Hari Rabu petang. Hari Rabu petang. Okey. Kat Rumah Ju. InsyaAllah. Tapi insyaAllah HAM ni dah confirm lah minta kita ambil tarikh 1 Februari untuk buat khatam perdana. Jadi ini boleh kita bincang sekali lah. Dia bincang sekali dan mungkin buku kita tu nak perbaru apa-apa tak? Khatam tu yang dekat buku khatam kita tu. Saya kena tengok balik semula. Sebab pada tempat yang tak ada makna tu kan. Macam kalamun qadimullah tu patut ada makna kat situ bawah tu. Sedap sikit. Mana orang faham sikit lah kalamun qadimun. Saya persoalkan juga. Saya kata 1 Februari ni apa nama hari raya. Raya Cina pun dekat. Masya Allah. 29, 30. Jadi itu ada satu dia Khamis, Rabu, Khamis, seperti Jumaat kerja, Sabtu kita hari raya kan. Takut orang beli cuti panjang. Saya cakap dengan Cik Mas lah, boleh tengok balik tak kalau takut tak ada orang. Bukan, takut nanti 1 juzuk 2 orang. Tak kena lah kan. Betul. Tapi bila kita tengok yang baru lepas ni, yang di Ikhwan ni, ramai pula walaupun lebih kurang macam tu juga. Cuti sekolah kan? Cuti sekolah. Cuti sekolah lah 2025 ni. Yang Betul. Dah bawa dah perkara tu. So dia kata insyaAllah boleh lah. Apa lagi pun dia nak tengok Google Meet dulu kan. Orang berapa datang. Biasaannya ada pengalaman dia kata memang ada lah. Yang cuti-cuti ni ramainya budak muda, orang kerja. Dia kata okey jugalah. So dia minta sangat lah kalau kita tak tarikh lah. Kita ambil satu. Orang main 100 lebih ya. Kalau dapat 150 pun okey ke? Tapi yang lepas ni dalam 200 juga susah. Masya Allah. Walaupun cuti, 200 jugalah. Satu juzuk tak dapat adalah 4 sekurang-kurang 4 orang. Adalah. Okey lah. Dia pun nak buat juga kan? Dia minta juga. So kita insyaAllah kita bincang juga perkara ni dalam mesyuarat biro nanti lah. Ceramah nak panggil kan, datang kursus tambahan. Datuk orang memang tak nak ke macam mana yang dia offer tu? Macam mana? Orang lain memang tak nak ke atau memang yang dia offer tu lah sebab kita tak juga orang lain dah mungkin dah banyak round nak ikhwan tu ambil 2 lah tu. Ya, tak ada kalau ikut round tu kan kita dulu bulan raya kan, maknanya tak sampai setahun lah. Tak sampai bulan. Yalah, dulu kita buat sambutan raya sekalian. Tu raya sekali dengan raya dia nak kata. Tapi dia mohon dah lah. Maksud macam tu lah. Tanya kalau memang dah tak ada orang semua tak nak, dia minta kita nak terpaksa lah kan. Tapi kalau ada orang nak, saya rasa kita reserve untuk raya. Tak apalah maksud dia dah bagi saya dah. Dia kata ni minta kita lah. Apa tu yang ni orang ambil, yang ni orang ambil. Dia sebut macam tu lah. Dah ada orang ambil. Ada. Yang dia suruh kita minta kalau dapat Januari, Februari. Gitu. Januari saya kata Januari ni dewan kita ni pula book tau. Fully book lah. Januari dah book semua dah. Sebab cuti sekolah. Januari apa ni majlis. Jadi kan sekolah banyak orang kenduri kan. Itulah Februari yang ada. Februari pun orang kenduri kan. Kenduri tu. Februari 1 Februari takut dewan kita kena tanya juga tu. Dah book dah. Saya dah book dewan dulu baru dia cakap tidak kita kata kita tak boleh lah. Dah Nona dah book dah. Alhamdulillah. Februari. Itu pun Uthman tu tak boleh pegang dah lama. Orang banyak dah minta. Saya kata itu kita book lah. Alhamdulillah. Kalau dah book okey.
Okey Ustazah, nak baca doa ke? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله. اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.